Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hafizah binti Cik Zainal Abidin, 19BI 011059 dan rakan-rakan yang lain akan membentangkan tentang prinsip dan aplikasi magazin equity. Okay, magazin equity adalah magazin perundangan yang berfungsi sebagai prinsip ataupun peraturan yang umum untuk mengatur cara pelaksanaan equity. Dan ia tidak mengikat dan tidak wajib diikuti, tetapi menjadi satu guideline iaitu satu panduan yang akan digunakan untuk membuat penghakiman sekiranya mahkamah merasakan ianya wajar dan sesuai. Dan magazin ini lebih fleksibel dan responsif terhadap keperluan individu dan penghakiman moral mengikut budi bicara hakim. Pada awalnya, terdapat beberapa prinsip-prinsip umum yang menjadi asas kepada bidang kuasa mahkamah sendiri. Kemudian prinsip ini telah diserapkan dan kita dapat lihat dalam bentuk magazin equity. Okay, magazin equity ni sebenarnya ada banyak, tetapi yang tersenarai ini adalah magazin-magazin yang terutama dan yang sering digunakan pakai. Okay, equity acts in personam. Mahkamah Chancery hanya mengeluarkan perintah berkaitan defendant secara personal sahaja dan penghakiman dibuat terhadap individu. Equity as in personam ini biasanya digunakan bila melibatkan harta ataupun hartanah yang terletak di luar negara. Dan remedi equity yang diberikan oleh mahkamah biasanya merupakan suatu perintah terhadap defendant agar melakukan sesuatu. Sebagai contoh, pelaksanaan spesifik atau tidak melakukan sesuatu iaitu injaksi tanpa mengambil kira harta defendant. Okay, dalam kes Penn vs. Lord Baltimore, telah diputuskan bahawa mahkamah mempunyai bidang kuasa mendengar pertikaian mengenai hak milik ke atas bidang tanah walaupun tanah tersebut berada di luar bidang kuasanya kerana ia mengambil kira pihak-pihak dalam pertikaian serta bertindak secara personal dan bukan ke atas harta seseorang. Okay, kemudian equity will not suffer a wrong without remedy. Equity tidak akan benarkan sesuatu kesalahan itu tidak mempunyai remedy. Maksudnya kat sini, setiap kesalahan itu perlulah ada remedy. Dan bila common law tidak dapat memberikan remedy kepada pihak yang teraniaya, maka equity memainkan peranan yang penting. Dan mahkamah tidak akan mendengar setiap aduan mengenai gangguan kecil ataupun perbuatan yang tidak bermoral. Okay, dalam kes Abi Ashby vs. White, okay, dalam kes ini mahkamah telah memutuskan bahawa tindakan itu dibenarkan dengan alasan bahawa pelanggaran hak undang-undang penggugat adalah kecederaan yang mana ia mesti mempunyai remedi dan boleh diambil tindakan tanpa bukti kerosakan yang sebenarnya. Dan kemudian equity is equality yang bermaksud equity adalah kesamarataan. Dan peraturan umum telah mengatakan bahawa bila terdapat dua pihak ataupun lebih yang berhak ke atas sesuatu harta tersebut, maka equity akan beri hak yang sama kepada mereka. Dan kesamarataan ini mengikut bahagian masing-masing. Di dalam menggunakan kaedah ini, mahkamah turut mempertimbangkan niat serta tindakan pihak-pihak yang terlibat. Dalam kes Lau Chong Chu vs. Chow Wei Chuan. Pemohon ini adalah isteri responden. Masa mereka kahwin, mereka telah membeli rumah di Singapura. Kemudian pemohon telah bercerai dan di atas alasan berlaku kekejaman. Dan dia telah kemukakan tuntutan di bawah Seksyen 55 Piagam 1961 untuk dapatkan bahagian rumah yang sama. Berdasarkan kes ni, mahkamah telah memutuskan bahawa perayu telah memberikan sumbangan kewangan ke arah pengendalian rumah tangga. Dan mereka telah niat bersama-sama, kedua-dua pasangan ni telah niat bahawa mereka akan kongsi walaupun rumah itu nama suaminya. Dalam gambar ini jelas kita dapat lihat apa itu equality dan apa itu equity. Equality adalah kesamarataan, manakala equity adalah keadilan.
Okay, seterusnya saya akan serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Syafira Aidin binti Wanzin. Nombor metrik 19 BI 01063. Seterusnya kita pergi ke Maxim He who seeks equity must do the equity. Mahkamah akan melihat kepada tindak tanduk penuntut pada masa hadapan. Plaintiff kena berlaku adil terhadap pihak yang dituntut jika ingin mendapatkan remedi pelaksanaan spesifik. Kita pergi ke konsep estoppel yang mana estoppel ini berhubung kait dengan Maxim ini. Estoppel ialah menahan suatu pihak daripada menuduh fakta bertentangan dengan kata-kata, akuan atau perbuatan yang telah dibuat dahulu di antara dua pihak. Kes yang dapat dirujuk ialah kes Hu Wenliang versus Mei Keqing 1996, kes Wisma Tuk Guru, kes William House Estate Agencies versus Chen and Sui 1965. Maxim seterusnya ialah Maxim He who seeks equity must have clean hands. Yang mana equity ini, mahkamah bukan sahaja menuntut defender berlaku adil, malah mana-mana tindakan plaintiff yang dianggap buruk dan tidak adil akan menyebabkan mahkamah menolak dari memberikan sebarang relief jika tindakan buruk itu berkaitan dengan perkara yang sedang dibincangkan. Mereka yang menuntut remedi equity mestilah bebas daripada melakukan tingkah laku buruk seperti mengebut, pindah milik secara haram dan sebagainya. Mahkamah akan melihat kepada tindak tanduk penuntut pada masa lalu. Kes yang dapat dirujuk ialah Level versus Mutual Reserve Fund Life Association 1892, kes Meyer versus Casey 1913, kes Timber Master Complex Sdn Bhd versus Top Origin Sdn Bhd 2002. Terusnya, Maxim equity follows the law. Equity tidak menggantikan atau melanggar undang-undang tetapi menyokong dan menambahnya. Berkait dengan hubungan equity dan common law, yang mana equity akan masuk campur dalam common law jika keadilan memerlukannya. Equity tidak mengikut undang-undang dalam semua keadaan. Ini kerana kebanyakan remedinya direka untuk membetulkan kecacatan dalam undang-undang. Rujuk kes Graf versus Hope Building Corporation dan kes Cooper versus Cooper. Maxim seterusnya, Maxim equity regards that as done which ought to be done. Maxim ini terpakai sebagai prinsip human equity terutamanya dalam undang-undang kontrak. Apabila individu diharuskan oleh perjanjian atau undang-undang untuk melakukan sesuatu tindakan yang mempunyai kepentingan undang-undang, equity akan menganggap tindakan tersebut telah dilakukan sebagaimana mestinya dilakukan, bahkan sebelum ia benar-benar berlaku. Contoh pembelian rumah, penjual dan pembeli membuat kontrak perjualan, pembeli memperoleh kepentingan yang setara di rumah tersebut walaupun dia tidak akan menjadi pemilik sah sehingga permindahan sah rumah secara rasmi selesai. Oleh itu, jika salah satu pihak gagal meneruskan kontrak, pihak yang cedera atau teraniaya mempunyai pilihan untuk menuntut ganti rugi. Rujuk kes Martini versus Trihani 2003, Banerjee versus Generalty 1983. Sekian, saya akan serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Assalamualaikum, saya Nurul Hida Amira binti Umar Ashraf, membuka matriks 19 PI 01078. Maxim seterusnya adalah adil di visibility. Sedalam maxim ni, equity tidak akan membantu atau melindungi mana-mana pihak yang melengahkan tuntutan mereka atau kepada mereka yang cubai terhadap hak-hak mereka. Maksudnya kat sini, jika orang tu dia boleh tuntut tetapi disebabkan dia tidak bertindak pada waktunya kerana terlalu cuai, maka equity tidak dapat bagi apa-apa, maknanya tak dapat tolong lah. Senang cerita, siapa lambat tak dapat equity.
Ini merupakan asas kepada doktrin Laches, iaitu di mana kelewatan yang tidak masuk akal atau tanpa alasan yang munasabah dalam membuat tuntutan boleh menyebabkan mereka tidak layak untuk mendapat relief equity. Antara kes ni ialah Goh Heng Kau and others against Raja Zainal Abidin. Dalam kes ni, plaintiff pewaris kepada pemilik sah sebelumnya telah melakukan caveat ke atas sebidang tanah pada tahun 1994. Caveat ni lah untuk menghalang defendant daripada mendaftarkan sebarang pindah milik terhadap tanah tersebut. Kemudiannya, plaintiff dia nak mohon untuk lanjutan tempoh caveat. Defendant pun dalam masa yang sama memohon untuk mengetepikan lanjutan tempoh caveat tersebut. Mahkamah kemudian mendapati plaintiff telah luput hak terhadap pemilikan tersebut hampir 30 tahun dan dianggap telah terhalang atas alasan kelengahan menuntut hak. Order set aside. Maxim seterusnya ialah equity looks to the intention rather than the form dan equity looks to the substance rather than the form. Dua equity ni saya gabungkan sebab dua-dua mempunyai maksud yang sama saja. Tahulah common law ni sangat rigid dan tidak fleksibel, iaitu sangat ketat undang-undang dia. Ia lebih mengutamakan kepada formaliti, iaitu memfokuskan kepada kezahiran suatu perjanjian. Maksudnya apa yang tertulis dekat kontrak tu, maka itulah yang dia akan ikut. Dia tak akan pandang tempat lain. Berbeza pula dengan equity. Equity ni dia lebih pandang kepada niat suatu kontrak atau niat pihak-pihak yang terlibat. Sebagai contohlah, A pinjam duit dengan B. So dalam perjanjian, A kata dia akan bayar duit tersebut, hutang tersebut pada tarikh tapi pada tarikh tersebut, A tidak mampu bayar lagi. Kalau mengikut common law, A telah dikira sebagai breach of contract, iaitu melanggar perjanjian. Tapi kalau kita apply equity dia akan tengok niat pihak tersebut. Kalau anda kata pihak tersebut mampu untuk bayar tapi memerlukan dalam sedikit masa, maka dia boleh teruskan lagi. Contoh dalam kes Margaret Chua against Ho Swee Kyu and others. Prayu ialah tuan tanah kepada tanah di Alostar. Prayu ingin membina lah 2 biji lot kedai dan telah meminjam $30,000 daripada responden. Dan membuat perjanjian dengan responden, selepas lot 2 kedai itu siap, responden akan dapat pajakan 25 tahun terhadap kedai tersebut. Tapi pajakan tu tak daftarkan lagi. Selepas kedai tu dah siap, perayu tiba-tiba telah menjual bangunan tu kepada orang lain. Jadi responden meminta pelaksanaan spesifik lah. Keputusan daripada mahkamah, kalau kita ikut common law, pajakan yang tak didaftarkan dikira void, maknanya batal. Tapi disebabkan equity ada, so pelaksanaan spesifik tu dapat. Jadi responden mendapat wang papasan daripada pelanggaran kontrak tersebut. Saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syuhada binti Aris Faizul. Nombor metrik 19 BI 01077. Maxim yang seterusnya adalah where equities are equal, the first in time prevails. Maksudnya apabila terdapat dua pihak masing-masing mempunyai hak untuk memiliki sesuatu, maka pihak yang memperoleh kepentingan terlebih dahulu harus diutamakan dalam equity. Makna kata kita akan utamakan orang yang first dan dia lebih berhak berbanding yang kemudian, macam tu. Sebagai contohnya, seorang lelaki dia mengiklankan sebuah kapal untuk dijual dan ini menawarkan harga yang lebih rendah berbanding yang diminta. Tapi orang lelaki tadi tu terima dan ini buat perjanjian lah bila dia akan bayar duit tu kan. Seterusnya datang pula B dan menawarkan harga lebih tinggi berbanding yang A tadi. Dan lelaki tadi terima. Jadi kat sini siapakah yang lebih berhak, sama ada A ataupun B. Jadi the first in time prevails. Yang menentukan siapa yang lebih berhak adalah siapa yang first, siapa yang datang dulu, siapa yang buat perjanjian dulu. Jadi kat sini kita nampak A tadi yang datang dulu buat perjanjian, walaupun tawaran A ni
tak setinggi tawaran B, tapi sebabkan dia datang dulu jadi dia lebih berhak. Jadi kat sini A akan dapat kapal dan B hanya dapat pulangan duit dia semula lah. Jadi dia akan apa-apa dia akan utamakan yang first dulu macam tu. Okey, dalam kes Yong Zifan and Anor v Syarikat Zamani, Haji Sendirian Berhad and Anor. Plaintiff adalah pengeluar dan pengedar makanan seperti sos, bihun dan sirap di bawah tanda dagangan Tamin. Tanda dagangan Tamin pertama kali diguna oleh pengasas plaintiff iaitu Haji Muhammad Tamin bin Wahi pada tahun 1951. Plaintiff mendakwa bahawa mereka melalui aktiviti perdagangan dan promosi yang meluas membina niat baik dan reputasi yang berasal dari pendahulunya. Kedua-dua defendant pula adalah pengedar makanan, bahan makanan seperti sos, sirap asas, sirap asas, rasa dan makanan ringan, maaf. Dan defendant ni dalam menjalankan perniagaan mereka telah menggunakan tanda dagangan Tamin yang sama dan mengelirukan. Jadi plaintiff mendakwa bahawa tindakan tergugat adalah menyerahkan barang mereka seperti yang dilakukan oleh pihak plaintiff. Oleh itu, pihak plaintiff berusaha untuk mengekang penggunaan tanda dagangan Tamin tu oleh defendant melalui perintah. Pihak defendant juga membuat tuntutan terhadap pihak plaintiff kerana telah melakukan fitnah atas hak dan barang-barang terdakwa dengan membuat aduan kepada bahagian penguatkuasaan Kementerian Perdagangan menyerang Kementerian Perdagangan dalam negeri dan hal ehwal pengguna yang mengakibatkan bahagian penguatkuasaan menyerang premis defendant dan merampas produk yang mengandungi tanda dagangan Tamin. Mahkamah Tinggi memberikan keputusan yang memihak kepada plaintiff dan menolak tuntutan balas dan defendant. Defendant pula membuat rayuan terhadap keputusan itu. Okey, seterusnya, where equities are equal, the law shall prevails. Apabila dua pihak menuntut perkara yang sama dan mahkamah tak dapat mengatakan bahawa satu pihak mempunyai hak yang lebih baik daripada yang lain, maka mahkamah akan meninggalkannya di mana ia berada. Seperti mana dalam kes Munah v Fatimah, plaintiff pada tahun 1946 mengadakan perjanjian dengan defendant dan abangnya yang merupakan penerima harta pusaka untuk membeli sebidang tanah padi yang didaftarkan atas nama si mati. Dia mengusahakan tanah tersebut dan mengusahakannya dengan padi dan sejak itu menuai hasil ekonomi dan menikmati pemilikan dan keuntungan daripada penerima selama 19 tahun. Dia juga telah membayar sewa tahunan untuk tanah tersebut. Dia berulang kali meminta para penerima bantuan untuk mengambil surat-surat pentadbiran berkenaan harta pusaka si mati, tetapi mereka tak melakukan apa-apa. Setelah percubaan beberapa kali yang tidak berjaya oleh pihak penggugat untuk menyerahkan tanah tersebut kepadanya, dia memulakan proses ini dengan mendakwa antara lain bahawa tanah tersebut diserahkan dan didaftarkan atas namanya. Okay. Selain daripada 13 makzim yang kita belajar, yang utama tu, dapat juga makzim yang lain, antaranya adalah equity will not assist a volunteer, equity will not perfect an imperfect gift, equity will not permit a statute to be used as an instrument of fraud, equity will not allow a trust to fail for one of a trustee. Equity inputs an intent to fulfill an obligation. Dan lain-lain lagi. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Okey, kesimpulannya dekat sini, makzim ni sebenarnya adalah satu guideline ataupun garis panduan kepada chancellor ataupun hakim di mahkamah dalam untuk memutuskan sesuatu kes ataupun untuk menyelesaikan pertikaian antara pihak-pihak. Dan kita di Malaysia ni guna pakai makzim ni. Terima kasih.